Kembali lagi kita dalam Malam Puaka dan dalam siri Jelajah Satu Malaysia. Aku tahu ramai geng puaka yang dah tak sabar dah. Negeri mana pula ni, Zaf? Kita dah ke Perlis, kita dah ke Kelantan, kita dah ke Pahang, kita dah ke Nogoi 9, ke Johor pun dah. Luaskan kuasamu. Dan pada malam ni, negeri yang menjadi pilihan hati aku untuk aku kongsikan dengan korang semua adalah negeri di bawah Bayu. Oi, aku rasa korang dah boleh tahu dah. Tengok tajuk pun korang dah tahu. Dan negeri ni sama juga macam negeri-negeri sebelum ni. Makanan-makanan dia memang unik, memang menarik dan memang sedap. Salah satu makanan yang memang aku daripada dulu teringin adalah ambuyat. Ambuyat tu apa, Zaf? Ambuyat tu aku pun tak tahu apa benda, tetapi nampak macam apa tu orang cakap, macam chewing gum je. Kau pusing guna chopstick, kau cicah dalam sos Thai ke sos apa tu, lepas tu kau sedut. Alamak. Dan salah satu makanan yang pernah viral dulu, latok ataupun rumpai air. Ada orang cakap anggur laut. Dia kecil-kecil warna hijau je. Kau ambil latok tu, lepas tu kau cicah, lepas tu kau makan, kunyah-kunyah dah pecah-pecah dalam mulut tu. Huish. Oi, kecoh Leo ni. Tapi korang kena tahu, korang kena beli latok tau. Bukan lato-lato. Lato-lato bersapai gigi korang. Lato-lato yang main tak. Yang kadang-kadang aku pun rasa nak shoot je muka yang main tu. So, pada malam ni kita berada di negeri Sabah, bah. Kenapa, bah, kau berubah? Kenapa, bah? Kenapa, bah, kau berubah? Kenapa, bah? Stacy. Tertiba je. So, tak nak lengah masa, aku ingin berkongsi dengan korang kisah yang pertama yang berlaku kepada Syafiqah. Pada tahun 2009, Syafiqah ni bertugas sebagai salah seorang anggota kerajaan di KK ataupun lebih tepat lagi di daerah Kota Belud, Sabah, guys. Dan sepanjang Syafiqah ataupun lebih dikenali sebagai Syah ni bekerja di jabatan kerajaan, selalunya diorang ada annual meeting ataupun adalah meeting-meeting yang diorang terpaksa pergi. Biasalah bila kau dah kerja di jabatan kerajaan ni, banyaklah ahli-ahli diplomatik, ahli-ahli pegawai-pegawai kerajaan yang akan membuat meeting, dan selalunya diorang akan anjurkan meeting tu dekat area KK je. Kalau tak pun dekat area Kota Belud je. So, Syah ni pun dah naik boring lah dengan kawan-kawan dia. Tapi nak dijadikan cerita, tak tahu kenapa bos dia cakap, kali ni punya meeting kita takkan buat dekat Kota Belud, kita akan buat dekat cawangan lain. Tetapi sehari je lah. So, Syah dan kawan-kawan dia ni dah mula terbayang dah, dekat mana ni? Alah, mesti dekat-dekat je. Tapi sangkaan diorang meleset. Tiba-tiba bos diorang cakap, tak main lah dekat area Kota Belud. Saya pun tahu korang dah boring dah. Kali ni selama sehari je kita akan pergi dekat Tenom. Tenom tu kalau korang nak tahu jauh tak jauh, daripada Kota Belud kalau nak ke Tenom mengambil masa 5-6 jam jarak perjalanan tu. Punyalah jauh, padahal nak mesyuarat je pun. Tapi dah nak sangat kan? Sebelum ni dekat-dekat kau bising. Ambil. Kali ni nak jauh. Siap boleh tapau lagi kopi yang famous dekat Tenom tu. Kopi Tenom. Korang pernah rasa tak? Zaf tak pernah rasa. Tapi teringin kat ni. Dan kisah ni bermula dikatakan Syah bersama 3 orang lagi kawan dia bergerak ke bandar Tenom sehari awal sebelum mesyuarat dia. Bermaksud mesyuarat dia hari Khamis, mereka berempat ni gerak menaiki satu kereta pada hari Rabu tu. Sebab dikatakan diorang tak nak rushing. Kejap kan kalau hari tu meeting, hari tu baru nak gerak. Hoi, perjalanan 5-6 jam, tak sempat nak rehat. Lagipun diorang nak ambil peluang untuk bercuti. Walaupun meeting tu sehari, tetapi inilah salah satu peluang untuk diorang merasai sendiri macam mana bandar Tenom ni. Bila lagi diorang nak berpeluang pergi travel jauh-jauh kan? Dah sekali-sekala bos nak payung tu, sekali-sekala bos cakap meeting dekat bandar Tenom, diorang geraklah sehari awal. So, dapatlah rehatkan minda, tak ada rushing. Sambil tu, orang cakap dapatlah konon-kononnya rasa macam bercuti sikit. Dan sebaik saja diorang sampai di tempat penginapan diorang, raut wajah Syah dah berubah dah. Sebab tempat penginapan ataupun hotel yang bos diorang ni akan anjurkan meeting,
Hotel ni terletak di atas bukit dekat tengah-tengah hutan sedikit tau. Jalan nak menuju ke hotel tu pun dah cukup menyeramkan. Syah ni boleh bayang, ini kalau malam ni, kalau dah gelap kawasan ni, memang hotel tu satu-satunya lah kawasan. Tak ada lah, memang jauh gila daripada Bandar Tenom tu. Dan nak bertambah teruk pula bagi diri Syah dan kawan-kawan dia, bila sampai dekat lobi hotel tu, dia macam hotel lama tau. Dengan ada sawangnya. Lepas tu tak ada ramai sangat customer ataupun pelanggan. Diorang je ada dekat situ. Diorang sampai pula dah pukul 7 petang dekat Sabah. Walaupun dah pukul 7, dah memang gelap dah. Dia bukan macam dekat KL ke apa. Dekat area Sabah ni, pukul 6 pun matahari tu dah mula tak ada dah. So bila dah pukul 7 malam, keadaan situ dah gelap dengan lampu sama-sama dalam hotel tu. Dan bila diorang naik lift pula, memang dah betul lah sangkaan diorang, hotel ni memang hotel lama. Naik nak sampai ke tingkat 4, memang bergegar-gegar. Boleh dengar bunyi apa tu, orang cakap bunyi besi lift tu berlaga sesama sendiri. Lepas tu barulah sampai tingkat 4. Dan bila dah sampai tingkat 4, Syah pun bersama kawan dia lagi seorang, Ina ni, masuklah ke bilik dia orang. Dan masuk-masuk je, diorang dah ada satu bau yang kurang menyenangkan. Bau hapak tu dah mula menusuk masuk ke hidung Syah dan Ina. Syah dan Ina ni dah tak selesa dah. Boleh dikatakan menyesal betul diorang gerak sehari awal. Bos pun tak beragak lah. Dah lah bukan selalu travel, engkau boleh pula nak saving duit, engkau book bilik hotel dengan hotel yang buruk macam ni. Tapi nak buat macam mana, badan diorang pun dah penat. Syah dan Ina ni dalam pemikiran diorang, disebabkan malam tu tak ada apa-apa aktiviti, hanya ada makan malam je dengan kawan-kawan diorang. Itu je plan yang diorang ada. So pada belah petang tu, sebaik saja diorang dah masuk bilik, dah tengok walaupun keadaan bilik tu bau hapak dengan cadar ada kesan kotor. Lepas tu dengan ada habuk dekat lampu, dekat cermin. Tapi apa yang Syah dengan Ina mampu buat kan? Bilik itu pun bos diorang dah belanja, kira baik lah. So diorang bersihkan apa yang mampu. Diorang pun labuhkan diri diorang dekat atas katil. Sedar tak sedar, tidur punya tidur. Jam pun menunjukkan pukul 8.30 malam guys. Jam telah menunjukkan pukul 8.30 malam. Tanpa sedar, rupa-rupanya Syah dan Ina ni dah terlelap dah disebabkan kepenatan. Yelah, daripada Kota Belud sampai ke Tenom tu, lepas tu hotel pula macam tu. So diorang pun tidur. Tetapi Syah dan Ina ni terjaga bukanlah disebabkan diorang dah cukup dah rehat, tapi disebabkan diorang terdengar rio rendah dekat sebelah bilik diorang. Ada suara budak-budak yang sedang bermain. Ada yang melompat-lompat daripada katil. Diorang boleh dengar ada 2-3 orang budak yang bergelak ketawa, yang main berlari-lari daripada bilik sebelah. Kadang-kadang budak-budak ni keluar, pergi ke depan bilik diorang dan berlari-lari di depan pintu diorang. So manalah tidur diorang tak terganggu. Jadi disebabkan dah terjaga, jam pun dah pukul 8.30 malam. Syah ni pun cakap lah dekat Ina, "Weh, kita nak jumpa Abang Man dengan Faizulnya pukul berapa ni?" Dan Ina kata, "Kan tak tahulah, diorang tak ada pun kontak lagi. Tak apalah, kita siap-siap dululah. Kejap kan kita jumpa diorang dekat lobi je." So Syah dengan Ina ni pun bersiap-siap lah. Mandi, bersihkan diri. Dan apabila Syah dan Ina ni dah bersiap, diorang nak turun ke lobi. Keluar je bilik, Syah ni sempat lah pergi dekat bilik sebelah di mana dia dengar suara budak-budak tu. Dan Syah ni cuba dengar betul-betul bilik sebelah ni ada orang ke. So dia pun tekap lah telinga dia dekat pintu bilik sebelah ni. Tapi Syah tak dengar pun suara budak-budak. Takkanlah dah hilang macam tu je. Tadi kau main rancak lagi, sekarang ni aku tak dengar pun suara budak-budak. Tapi Syah ni dia nak sedarkan hati dia, kemungkinan keluarga ataupun budak-budak ni turun ke bawah nak pergi lobi hotel, nak pergi makan juga dekat restoran hotel tu. So Syah dengan Ina ni tak endah kan, diorang pun turun dekat lobi, jumpalah 2 orang lagi kawan dia. Dan disebabkan penginapan diorang tu termasuk makan malam, jadi diorang tak payahlah nak pergi ke Bandar Tenom ke, nak pergi keluar ke. Diorang just makan dekat hotel je. Dah makan-makan, dah berborak-borak, jam pun dah menunjukkan pukul 10 malam. Jadi Ina dan Syah ni pun naiklah balik untuk masuk ke bilik diorang.
So naik lift yang tak semegah tu, zak tu, sampai je betul-betul di hadapan pintu bilik dia orang. Syah ni lagi sekali dia pergi dekat bilik sebelah untuk dia dengar. Tipu ni, budak-budak ni sure dah balik dah pukul 10 kot. Mesti aku boleh dengar suara budak-budak ni. So Syah ni pun tekap lah telinga dia lagi sekali. Tapi yang peliknya, Syah tak dengar satu bunyi pun. Dalam hati Syah, tak mungkin lah. Tak logik. Baru pukul 10 malam. Okeylah, katalah budak-budak tu tidur. Takkanlah mak bapak dia pun tidur sekali. Takkan tak ada bunyi TV. Takkanlah tak ada bunyi orang berborak langsung. Bilik sebelah tu seakan-akan macam tak ada orang tinggal tau. So Syah ni pun dia malas nak fikir banyak. Dia pun masuk kat dalam bilik. Dan bila dia masuk kat dalam bilik je, dia tengok Ina ni dah terbaring dekat atas katil. Dan kemungkinan Ina ni tengah teks laki dia. Yelah nak lepas rindu kan. So bila Syah nampak macam tu, dia malas nak kacau. Dia pun masuk bilik air, bersihkan diri apa semua. Dan bila dia keluar bilik air, dia tengok Ina ni tadinya tengah teks dengan laki dia. Tapi sekarang ni tak sampai 10 minit, dia keluar daripada tandas je, dia tengok Ina ni dah berdengkur dah. Kemungkinan kepenatan kot. Makan pula sedap, badan penat, bilik pula sejuk. Memang berat lah mata. So Syah ni pun disebabkan mata dia tak ngantuk lagi, dia pun pasang lah televisyen. Dia pun tengok je lah. Dalam hati dia pun, alamak, siaran apa yang ada? TV pun macam zaman 70-an. Dah lah tak ada colour, hitam putih. Siaran pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi nak buat macam mana? Layan je lah mata kan, sementara nak tunggu ngantuk tu. Dan sewaktu Syah ni tengah tengok TV, tiba-tiba dia terdengar ada budak-budak ni, yang suara budak-budak tengah bermain ni, berlari dekat hallway. Betul-betul dekat depan pintu bilik dia orang, berlari-lari. Sebab Syah ni boleh dengar bunyi tapak kaki. Bila Syah terdengar suara budak-budak ni, dia pun tengok ke arah jam. Sekarang ni dah pukul 12 kot. Takkanlah mak bapak budak-budak ni benar kan? Budak-budak ni lari dekat depan, dekat hallway bilik tu. Tak mengganggu customer lain ke? Buatnya ada orang lain nak tidur ke apa? Memang rancak gila budak-budak ni. Berlari, kejap ke kiri, kejap ke kanan. Boleh dengar bunyi tapak kaki. Boleh dengar dia menjerit apa semua. So Syah ni pun bangun daripada katil. Dia pun tutup televisyen untuk dia dengar. Betul ke ataupun dia salah dengar? Dan memang betul. Sama juga. Dia boleh dengar budak-budak ni kejap lari depan pintu bilik. Lepas tu boleh terdengar diorang masuk pula bilik sebelah, main lompat-lompat, main gelak-gelak apa semua. So Syah ni pun dia malas dah. Dia pun dah penat. Dia pun teruslah tarik selimut untuk lelapkan mata. Sementara bunyi tu masih rancak lagi. Dan waktu dia nak lelapkan mata, yang Syah ni cukup takut apabila suara budak-budak yang tengah bermain ni, daripada bunyi dia kedengaran daripada depan pintu bilik, lepas tu dekat bilik sebelah. Syah ni terkejut, macam mana pula aku boleh dengar bunyi tapak kaki, bunyi suara budak-budak ni sekarang dah berpindah. Aku dengar dekat tingkat atas pula. Boleh dengar bunyi tapak kaki diorang. Dalam hati Syah, tak logik ni. Ini betul-betul tak logik ni. Kejap dekat atas, kejap dekat bawah, kejap kat tepi, kejap kat kiri, kejap kat kanan. So Syah ni dia tutup kat mata dia. Dia bacalah apa yang dia tahu. Dan akhirnya disebabkan kepenatan, dia pun tertidur. Tengah dia tidur-tidur tu, jam dalam pukul 3 lebih, dia terjaga. Dia terjaga disebabkan dia dengar si Ina ni berbisik dekat telinga dia. Pada awalnya Syah ni dia malah nak ambil pot. Dia buat tak tahu je. Dia just tak nak lah, jangan kacau lah. Tapi lepas dah berulang kali, Ina ni tak habis-habis panggil nama dia. Syah bangun, dia buka mata dia untuk dia tanyalah, apa yang kau nak Ina? Dan bila dia pandang ke arah katil Ina, dia perasan Ina ni sedang lena dibuai mimpi, berdengkur, tidur je. So Syah ni nak make sure dia tak salah dengar, dia panggil lah Ina. Ina, weh, kau tidur ke? Ina. Dan memang betul, dalam hati Syah, betul ni, bukan Ina yang panggil.
Sebab Ina, dia bukan jenis kaki gurau macam tu saja nak takut-takutkan dia. Plus Ina tengah berdengkur kuat gila kot. Bunyi macam T-Rex kot, Mat. Takkan Ina nak gurau. So Syah ni pun dia nak lelapkan mata dia balik. Waktu dia nak lelap balik itulah, dia terpandang betul-betul dekat dalam bilik air. Pintu bilik air tu dah terbuka sedikit dan lampu bilik air tu pun turut terpasang. Syah ni dia fikirlah, siapa yang pasang lampu bilik air? Setahu aku, sebelum aku tidur tadi, tak ada sebarang lampu pun. Lampu bilik air aku dah tutup dah. Macam mana lampu ni boleh terpasang? So Syah ni dia pandang kat dalam bilik air tu, dan tiba-tiba daripada dalam bilik air tu, dia boleh nampak ada satu bayang-bayang hitam yang lalu keluar daripada bilik air dan meluru menuju ke arah Syah. Syah pun tak lengah masa sebab dia dah teramat takut. Dia tarik selimut dan dia baca apa yang dia tahu dalam keadaan menggigil. Dan pada masa itulah lagi sekali Syah terdengar ada satu suara yang memanggil nama dia. Berulang kali suara tu memanggil nama Syah ni dengan begitu laju, dan Syah ni tekap telinga dia. Dia baca apa yang dia tahu. Daripada dia baca secara perlahan, dia baca sekuat hati. Dan dalam hati Syah ni, dia mengharapkan, tolonglah Ina, kau terjaga, kau nak pergi tandas ke? Engkau terjaga sebab dengar aku baca surah begitu kuat ke? Tapi tak guys, korang hajar betul. Ina ni tidur, malam tu macam tak ada apa je. So Syah ni lah yang kena ganggu, yang tak cukup tidur. Esoknya meeting pukul 10 pagi, mata Syah ni dah bengkak dah. Ina ni pun perasan. Ina ni siap tanya si Syah ni, engkau tak tidur ke? Apa kau macam penat je muka kau? So Syah ni bagilah tahu Ina, kepala otak kau, nak tidur apanya? Takkanlah kau tak dengar kot semalam ada budak lari-lari, lepas tu ada orang panggil nama aku. Aku siap nampak bayang-bayang hitam keluar daripada pintu bilik tandas kita tau. So Ina ni pun dia cakap lah dekat Syah, ya Allah, serius lah weh. Tapi nasib baik tau. Ingatkan nasib baik sebab apa? Syah ni tanyalah Ina, kau pun terkena ke? Tapi Ina ni cakap, tak ada. Aku nak cakap, nasib baiklah aku tak terjaga. Nasib baiklah kau tak kejut aku. Kalau tak, aku pun tak cukup tidur dengan kau. Aku tak boleh. Aku memang tidur aku kena cukup. Kalau tak, aku ada migraine. Korang hajar betul. So Syah ni pun reda je lah. Dan itulah pengalaman yang dialami oleh Syah sepanjang dia pergi mesyuarat yang diadakan di salah satu hotel yang terletak dekat gunung, betul-betul atas bukit di daerah Bandar Tenom guys. Kisah yang kedua pula diceritakan oleh Bella yang bekerja sebagai seorang pramugari untuk salah sebuah syarikat penerbangan di Malaysia ni. Korang teka lah nama syarikat tu, aku tak boleh bagi tahulah. Dan Bella ni mengambil cuti sementara untuk dia pulang ke Sabah sebab dikatakan kakak saudara dia yang bernama Kak Ida sedang syarat mengandung dan dah hampir dah masa untuk Kak Ida ni melahirkan anak perempuan. So Bella ni pun pulang ke kampung dan kejadian ni berlaku pada tahun 2009. Dikatakan rumah keluarga Bella dekat Sabah ni terletak agak pedalaman guys. Dan tak macam sekarang. Sekarang ni jalan raya dah ada, dah diturap, bekalan elektrik pun ada. Tapi pada waktu tu 2009, menurut Bella sendiri, kalau nak ke rumah kedua ibu bapa dia, naik kereta tak lepas guys. Kau kena naik pickup truck. Kalau tak pun kau kena naik van yang besar sebab untuk mengelakkan daripada kereta kau sangkut. Yelah, tanah merah tak diturap dengan lubang-lubang besar lagi. Lepas tu yang lagi pisangnya, kawasan perumahan yang Bella ni tinggal tak semuanya dapat bekalan elektrik. Nasib baiklah rumah dia dapat, tetapi ada 2-3 rumah yang tak ada bekalan elektrik. Jadi disebabkan macam tu, nak menonton televisyen, semua jiran-jiran akan datang dekat rumah Bella. Dan yang bestnya, rumah Bella ni kalau nak menonton televisyen bukan dekat dalam rumah guys. Diorang akan beramai-ramai menonton televisyen
dekat bawah kolong rumah. Sebab rumah Bella ni rumah lama, rumah kayu. Dah hampir 20 tahun dah. Sejak daripada turun-temurun datuk dia turun ke bapak dia. So dekat bawah kolong tu lah, setiap kali Bella balik kampung, dia akan rasa gembira. Sebab itulah aktiviti yang paling dia tak sabar, menonton televisyen dekat bawah rumah, berborak dengan jiran tetangga, sambil tu menjamah makanan apa yang ada, makanan-makanan tradisional orang Sabah. Itulah benda yang paling seronok setiap kali Bella pulang ke kampung. Dan selepas sahaja telah selesai melakukan aktiviti menonton televisyen dekat bawah kolong rumah tu, masa nak rehat pun telah tiba. Pada malam tu, Kak Ida akan dijaga oleh Bella. Bella ni akan tidur satu bilik dengan Kak Ida. Tapi sebelum Kak Ida ni masuk tidur, perut Kak Ida ni dibalut dengan kain hitam, dan dalam kain hitam tu adanya satu serbuk yang dipanggil serbuk iga. Serbuk iga ni tak tahulah serbuk apa, tapi iga ni akan mengeluarkan satu bau, seakan-akan bau rempah ratus macam tu. Dan untuk apa disapu ni? Dikatakan kalau sesiapa orang yang tengah sarat mengandung, dia ada satu makhluk yang memang suka bau janin. So mak bidan terpaksa buat macam tu, tutup dengan kain hitam. Sebab menurut kepercayaan, makhluk-makhluk ni tidak boleh menghidu janin tu, dan makhluk ni tak boleh tahu siapa yang tengah sarat mengandung. Lagi-lagi pula, makhluk yang menjadi ketakutan orang Sabah. Orang Sabah takut nak sebut nama makhluk ni. Macam kita lah, Ponti lah, Gula-Gula, Fatimah Rockers, tak nak sebut nama sebenar. Dekat Sabah pun ada. Tapi bukan Ponti, bukan Gula-Gula, tapi BB ataupun B kuasa 2. Sebab tak nak sebut nama sebenar. Sebab orang Sabah percaya kalau kau sebut nama makhluk ni menggunakan nama betul dia, makhluk ni akan datang dekat engkau. Hoi, banana weh. So malam tu, selepas Mak Bidan dah mempersiapkan Kak Ida ni, Mak Bidan pun pulang ke rumah dan Bella pun tidurlah bersama Kak Ida. Bella yang dah lena dibuai mimpi cukup berbeza dengan Kak Ida. Kak Ida malam tu mata dia tak tahulah kenapa. Cuba lelap 10 minit, lepas tu terjaga. Lelap kejap, lepas tu terjaga. Lagi-lagi pula kandungan kau dah sarat, manalah kau dapat tidur yang selesa. Dan lagi menakutkan, yang mengganggu Kak Ida ni daripada dia dapat tidur yang cukup, disebabkan daripada tadi hidung dia asyik terbau satu bau yang teramat busuk. Bau macam daging mentah, bau macam ikan mentah. Kak Ida dah tahu dah, ini salah satu petanda yang makhluk bibi tu telah hampir datang dekat kawasan rumah tu. So Kak Ida ni pun cubalah membaca selawat, cuba membaca beberapa potongan ayat Quran, dan tak lama lepas tu Kak Ida boleh terdengar daripada jauh ada suara hilai ketawa, seakan-akan suara seorang perempuan. Sebaik saja Kak Ida terdengar bunyi makhluk tu gelak dengan cukup nyaring, Kak Ida dah ketakutan. Dia terus kejutkan Bella, dan sebaik saja Bella bangun, dia tengok muka Kak Ida dah pucat lesi dah. Bibir Kak Ida dah biru, Kak Ida berpeluh-peluh. Jadi Bella ni tanyalah, Kak Ida okey tak? Kak Ida kenapa ni? Dah nak beranak ke? Dan Kak Ida menunjukkan signal suruh Bella ni senyap dan suruh Bella ni dengar. Adakah Bella akan dengar benda yang sama? Bella ni seluruh bulu roma dia dah meremang dah. Sebab dia boleh dengar suara makhluk bibi tu gelak dengan cukup nyaring, dan makhluk ni siap mencakar bumbung rumah dia orang seperti cakaran ayam kampung tau.
Tanpa lengah masa, Bella pun terus cakap kat Kak Ida, Kak Ida tunggu kejap. Saya nak kena kejutkan ibu ni. Ibu je tahu apa nak buat. Bella tak tahu. Dan Kak Ida pun menganggukkan kepala. Tanpa lengah masa, Bella terus berlari keluar daripada bilik dia menuju ke bilik kedua ibu bapa dia. Bella ketuk dengan kuat. Dan sebaik saja ibu dia terjaga daripada tidur, Bella terus bagi tahu apa yang berlaku dan ibu dia pun terus berlari mendapatkan Kak Ida dan ibu dia membaca beberapa potongan ayat-ayat Al-Quran, termasuklah beberapa ayat-ayat jampi yang telah pun diajar sejak turun-temurun oleh keluarga Kak Bella. Dikatakan ayat-ayat jampi ni adalah untuk melindungi Kak Ida daripada terus diserang oleh balan-balan, guys. Balan-balan ataupun nama sebenar dia penanggal. Penanggal ni memang suka bau janin. Dia memang suka kalau ada orang yang tengah sarat mengandung. Dan sebaik saja ibu Bella telah pun membacakan beberapa ayat mantra termasuk ayat Quran semata-mata untuk melindungi kandungan Kak Ida ni daripada menjadi makanan balan-balan. Balan-balan ni seakan-akan marah. Dia terus memunculkan diri dia betul-betul di luar tingkap dan kepala tanpa badan ni memandang tepat ke arah perut Kak Ida. Dan Kak Ida pun pada masa tu dah menggigil. Dah memang takut dah. Bella pun terpaksa tutup mata dia sebab Bella tak sanggup nak tengok wajah makhluk tanpa badan ni dengan lidah yang terjeli, dengan segala usus-usus badan yang terjuntai-juntai. Dan makhluk ni mempunyai mata yang teramat besar, rambut yang mengurai, seakan-akan tidak sabar untuk meratah anak yang ada dalam perut Kak Ida. Dan pada masa tersebut, ibu Bella terus membacakan ayat-ayat jampi sambil menghalau balan-balan tu supaya tidak terus mengganggu Kak Ida. Dan Alhamdulillah, kemungkinan disebabkan ibu Bella ni cepat membacakan ayat dan juga mantra supaya balan-balan ni tidak boleh mengapa-ngapakan Kak Ida. Balan-balan ni pun terus terbang seperti berbola api dan Bella boleh terdengar suara balan-balan ni yang cukup nyaring, seakan-akan marah, seperti orang yang sedang mengemis. Bukan mengemis, seperti lembu yang sedang mengaum yang macam tu lah guys bunyi balan-balan tu. Dan balan-balan tu pun hilang. Dan tak lama lepas tu, Alhamdulillah, kandungan Kak Ida ni pun selamat dilahirkan. Dan Kak Ida dapat seorang anak perempuan. Alhamdulillah. Dan itulah pengalaman yang Bella alami semasa dia pulang ke kampung. Dan pengalaman tu adalah salah satu pengalaman yang pertama yang Bella lalui. Sebab sebelum ni dia pernah dengar je orang cakap gangguan balan-balan kat kampung, amukan balan-balan. Dia tak pernah nampak pun. Tapi malam tu, waktu dia jaga Kak Ida, dia dah ternampak. Rupa-rupanya balan-balan bukan satu benda yang boleh dibuat main, guys. Dan menurut ibu Bella, kenapa dia terpaksa baca jampi-jampi tu? Kenapa ibu Bella tak nak campakkan garam kasar? Sebab ibu Bella cakap, boleh, cara senang kau ambil garam kasar, lepas tu kau terus renjiskan dekat balan-balan tu dan dia akan sakit, dia akan hilang. Tetapi jaga guys, walaupun garam kasar tu boleh menghalau balan-balan, tapi menurut ibu Bella, kalau korang guna garam kasar, 7 keturunan korang, balan-balan ni akan berdendam. Kisah yang ketiga dan terakhir pada malam ni aku ingin berkongsi dengan korang berlaku kepada Zulaifah, seorang pemuda yang berusia 26 tahun yang lahir di Taiping, Perak, guys. Apa benda ni Taiping, Perak pula? Mana maunya. Cakap malam ni kisah seram di negeri Sabah. Relax dulu Wak Nat.
Zulaifah ni dia lahir dan bekerja. Dia ni merupakan seorang usahawan di Perak. Dia memang power gila lah. Dan disebabkan usahawan tu, disebabkan dia membuka satu bisnes yang makin lama berkembang maju, dia pun telah bernazar daripada awal. Sejak dia ingin menjadi usahawan tu lagi, dia dah bernazar dah. Katakan bisnes aku ni maju berkat doa dan sokongan mak aku yang merupakan ibu tunggal selepas kematian suami dia 20 tahun yang lepas. Jadi Zulaifah ni, Zulaifah nama dia. Apa yang susah sangat nama pun. Tak apalah. Zulaifah ni bernazar dia akan bawa ibu dia pergi bercuti dekat Sabah. Dan Alhamdulillah bila bisnes dia dah maju, dia tunaikan nazar dia tu. Pergi fly ke Sabah dan diorang pun tinggal lah dekat satu hotel dekat area Kundasang. Hotel ni yang unik guys. Seminggu sebelum diorang bergerak pergi ke Sabah tu, Zulaifah ni dia dah riki dah. Dia dah tengok-tengok dah hotel mana yang dia patut book. Ini dah lah trip yang pertama. Dia dengan mak dia tak pernah pergi Sabah lagi. Jadi hotel kenalah yang terbaik. Dan cari punya cari. Zulaifah ni pun jumpalah satu hotel dekat area Kundasang tu. Betul-betul terletak ke atas bukit. Dan atas bukit tu dia tak heran sangat. Apabila masuk bilik hotel tu je, Zulaifah dia pilih yang kalau buka balcony je, pemandangan yang Zulaifah dengan ibu dia bakal nampak daripada balcony bilik hotel tu adalah keindahan Gunung Kinabalu. Nun dia bukan murah-murah tau. Tapi yalah, Zulaifah ni dia nak berkira apa. Janji ibu dia gembira sudahlah. So dia bercuti selama 3 hari 2 malam. Dan sepanjang dekat Sabah, hari pertama ni Zulaifah dan ibu dia pusing seluruh area kota Kinabalu tu. Pergi makan, pergi melawat tempat yang indah-indah, pergi menikmati alam flora dan fauna yang terdapat dekat Sabah. Makan ambuyat, main latuk-latuk, makan latuk, makan segala apa yang ada kat Sabah tu. Dan selepas seharian dah berjalan, akhirnya Zulaifah dan ibu dia pun baliklah ke hotel. Dan sebaik saja masuk dekat dalam bilik hotel, diorang tengok, Allahu Akbar, hotel ni cantik je. Tak adalah nampak buruk. Bilik hotel pun besar. Bila buka balcony tu, nampak keindahan Gunung Kinabalu yang tersegam indah. Lalu mak dia pun perasan yang sebelah hotel diorang, daripada arah balcony tu, bila mak dia tengok siapa yang berjiran dengan aku ni. Nah, tu dia yang berjiran dengan dia pun satu tempat juga rupanya. Pelancong yang duduk kat bilik sebelah daripada Perak juga. Jadi bila dah macam tu, mak Zulaifah ni pun sakanlah berborak. Sementara Zulaifah dia dah kepenatan, dia mandi, dia tengok TV dalam bilik. Dan akhirnya Zulaifah pun tertidur. Dan tanpa Zulaifah sedar, dia terjaga pada pukul 4 pagi. Dan pada masa inilah Zulaifah perasan ada sesuatu yang agak pelik berkenaan bilik hotel tu guys. Sewaktu Zulaifah ni terjaga daripada tidur dia, jam menunjukkan pukul 4 pagi. Tak ada apa yang pelik sangat. Tapi apa yang membuatkan Zulaifah ni tergamam apabila dia memandang ke arah balcony dalam bilik dia. Di celah-celah langsir tu, Zulaifah boleh nampak ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang berdiri. Dan tanpa rasa takut, tanpa memikirkan apa-apa, kemungkinan ialah engkau jaga pukul 4 pagi, engkau mamai. Zulaifah ingatkan itu adalah mak dia tengah berdiri dekat luar balcony. Jadi dalam mamai-mamai tu, Zulaifah pun pergilah ke arah balcony. Dia pun selaklah langsir tu. Dan bila Zulaifah selak je langsir, dia tengok kelibat perempuan yang daripada tadi berdiri memakai pakaian berwarna putih hilang dalam sekelip mata. So pada masa itulah Zulaifah yang daripada mamai terus segar mata dia. Dia pun memalingkan muka dia, memandang ke arah katil.
Dan dia dapati ibu dia sedang lena, tidur, siap selimut dekat atas katil. Ya Allah, siapa perempuan yang aku nampak berdiri kat balkoni tadi ni? Alah, bodohnya lah aku. Aku boleh tertegur pula. Aku boleh pergi selamba je. Buka langsir tu kononnya nak tegur sebab dia ingat mak dia. Manalah Zulaifah ni tahu. Jadi bila dah terkena macam tu, Zulaifah ni pun secepat yang boleh melompat dekat atas katil dia balik dan sedaya upaya dia cuba juga lelapkan mata. Dan keesokan paginya, sewaktu sarapan, ibu Zulaifah ada tanya Zulaifah ni, Zulaifah, semalam kau ada terdengar apa-apa tak pagi semalam? So Zulaifah ni dia senyap je, dia tak nak cakap apa-apa pun. Dia tanyalah ibu dia balik, dengar apa bu? Zulaifah tak ada dengar apa pun. Dan ibu dia katakan, oh, sebab semalam waktu kau tidur, ibu macam dengar ada suara orang nyanyi lah dekat balkoni. Bila Zulaifah dengar macam tu je, terus time tu lah Zulaifah baru ceritakan pengalaman dia semalam yang dia terjaga pukul 4 pagi. Bila dia pergi je dekat balkoni, dia nampak ada seorang perempuan berdiri. So kemungkinan suara perempuan menyanyi yang ibu dia dengar datangnya daripada perempuan tu. Jadi sebaik saja Zulaifah dah ceritakan susuk tubuh perempuan yang dia nampak, ibu dia tersenyap. Ibu dia menundukkan kepala sekejap. Jadi Zulaifah tanyalah ibu dia, Ibu ada ternampak ke selain terdengar? Dan ibu dia menganggukkan kepala. Jadi Zulaifah tanya ibu dia lagi, ibu pula nampak apa? Dan ibu dia ceritakan kepada Zulaifah, semalam ibu tidur, tapi dalam pukul 3 lebih pagi, ibu terjaga. Sebab ibu terdengar ada suara perempuan menyanyi daripada arah balkoni. Bila ibu terdengar suara perempuan tu menyanyi, ibu cuba memalingkan muka ibu pandang ke arah balkoni. Tapi ibu tak nampak pun ada perempuan yang berdiri kat luar balkoni. Dan sewaktu ibu pusing, ibu nak tengok kamu. Mana kamu tidur? Kamu sedang buat apa? Dan ibu nampak ada perempuan yang tengah baring sebelah kamu. Perempuan tu, dia usap muka kamu. Takkan kamu tak perasan, Zulaifah? Bila Zulaifah dengar yang mak dia cakap, mak dia terlebih dahulu dah nampak dah perempuan yang mempunyai rambut yang panjang, berpakaian serba putih, baring di sebelah Zulaifah dan mengusap muka Zulaifah. Dan perempuan ni seakan-akan sedang mendendangkan lagu supaya Zulaifah ni lena di buai mimpi. Dan sebaik saja ibu dia sendiri bagi tahu yang mak dia memang nampak perempuan tu rupa-rupanya bukan berdiri kat balkoni. Mak dia dah terlebih dahulu nampak perempuan tu teman Zulaifah tidur. Hoi, Zulaifah tak buang masa guys. Dia terus ajak mak dia keluar daripada bilik hotel tu. Lantaklah dia dah bayar untuk 3 malam ke 2 malam ke. Zulaifah ni sanggup pergi pindah dekat hotel lain, duduk kat hotel lain. Dan walaupun dia dah bayar untuk hotel tu, duit tu burn, duit tu hangus, Zulaifah tak kisah. Sebab apa yang diceritakan oleh mak dia cukup membuatkan dia tak sanggup dah untuk tinggal dekat hotel dekat area Kundasang guys. Jadi itulah kisah yang diceritakan oleh Zulaifah. Alhamdulillah sepanjang selepas dia dah pindah hotel tu, sepanjang dia bercuti dengan mak dia, tak ada dah pengalaman seram yang berlaku. Tetapi kalau korang tahulah. Aku rasa bukan hotel Zulaifah ni tinggal je. Kalau hotel ataupun bilik tu dah lama terbiar ke, memang semua tempat ada hantu guys. Come on. Zah pun pernah nampak hantu kat KLCC, padahal tempat tu ramai je orang.
Jadi kitalah sendiri yang kena menjaga adab kita. Masuk pergi bercuti, tak kisahlah hotel tu baru ke lama ke, bacalah ayat pelindung, bacalah apa-apa, bersihkan bilik tu, kasih salam, lepas tu tepuk-tepuk sikit tilam tu. Janganlah kau masuk bilik hotel terus bam baring macam tu je. Tepuk-tepuk dulu, minta kepada Allah semoga kita semua dipelihara daripada gangguan-gangguan jin dan gangguan unsur-unsur jahat yang ada niat untuk mengacau kita. Jadi aku harap korang terhibur dengan kisah di negeri Sabah. Dan selepas kita Sabah ni, kita nak ke negeri mana pula ya geng puaka? So aku nak minta tolong korang, tinggalkan komen kat bawah. Lepas ni negeri mana pula yang kita perlu terjah mengalami pengalaman-pengalaman seram. Dan kalau korang suka, tekan button like, tekan button subscribe. Dan kalau korang tak suka, aku sayang korang semua. Korang tekan je lah dislike. Korang komen lah. Aku menyampah lah tengok kau ni Zaf. Zaf, aku boleh buat lagi baik daripada kau lah. So buatlah. Kenapa tak buat? Semak pula. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Yeah. Kenapa bah kau berubah? Kenapa bah? Kenapa bah kau berubah? Kenapa bah?